Nisbatuhu, jadi pengetahuan kita tentang samarah untuk mengelakkan kita mengaji dengan sia-sia. Kenapa mengaji nahwu? Adalah untuk khidmat dengan Al-Quran dengan hadis. Itu maksudnya. Nah, kadang untuk tidak berlaku kesilapan. Bila tidak akan berlaku kesilapan? Ketika mura'atu qawaidiha. Ketika meraihkan qawaidnya. Karena ada orang mengaji nahwu, tetapi dia tidak dapatkan samarah. Iaitu dia tetap berlaku kesilapan dalam ucapannya. Khususnya lagi kita bukan bangsa Arab. Yang mana lurah percakapan dan pertuturan kita sehari-hari bukanlah bahasa Arab. Maka berlaku kesilapan tadi adalah perkara yang sangat luas dan berkemungkinan besar. Kenapa? Karena tidak mura'ah dengan qawaidnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan pengajian bagi kitab Tuhfatus Saniyah bi syarhi al-Muqaddimatil Ajrumiyah, yaitu kitab yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala, yang merupakan guru kepada guru kami Maulana Syekh Ali Saleh hafizahullah. Dan saya mempelajari kitab ni lebih kurang 4 kali daripada tangan Maulana Syekh Ali Saleh, dari awal sehingga selesai. Kemudian juga membaca sebahagian kitab ini dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Dan matan ini walaupun kecil, tetapi matan Al-Ajrumiyah ini walaupun kecil, tetapi ianya mendapatkan perhatian oleh para ulama, semisal Alfiyah Al-Imam Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Imam Sanhaji radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Ajurrum, telah menyusun kitab ini diambil daripada maddah yang terdapat di dalam kitab Al-Jumal karangan Al-Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Rahman Ibnu Ishaq Az-Zajjaji. Dan kitab ini ditulis di depan Kaabah Al-Musharrafah dan dicatat oleh Allah dengan qabul. Nah, dan para penuntut ilmu berbondong-bondong menulis dan menghafal kitab ini sehingga dia menjadi bata-bata yang ataupun batu loncatan pertama untuk seseorang tersebut memahami dan menguasai ilmu bahasa Arab. Dan Al-Imam Al-Alim Haji Khalifah telah menulis dalam kitabnya Kashfuz Zunun, menyebutkan kitab ataupun syarahan yang banyak bagi kitab Al-Imam Ibnu Ajurrum dan Hasyiah yang pelbagai, serta nazam syair yang disusun oleh para ulama bagi berkhidmat kepada matan Al-Ajrumiyah. Dan di antara syarahan yang terbaik, yang ringkas dan padat, adalah syarahan yang disyarahkan oleh Syekhul Masyayikhina Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang insya-Allah kita akan membaca kitab ini bersama-sama. Syekh Abdul Hamid, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, nama beliau ialah Muhammad Muhyiddin Ibnu Abdul Hamid Ibni Ibrahim Al-Misri, dan dilahirkan di qaryah Kafrul Hammam di Muhafazah Syarqiyah di Misra Al-Mahrusah pada tahun 1318 Hijriyah bersamaan dengan 1900 Masihi.
Dan beliau pada permulaannya menuntut ilmu di Dimyat, kemudian masuk ke Al-Azhar Al-Sharif di Qahirah, sehingga mendapatkan syahadah alimiyah An-Nizamiyah pada tahun 1925. Ini pada umur 25 tahun. Dan beliau mengajar di Mesir, di Sudan, sehingga dipilih menjadi amid bagi kuliah Lughah Arabiyah di Azhar, iaitu dekan kuliah Arabiyah, Lughah Arabiyah di Al-Azhar Al-Sharif. Dan beliau juga dipilih menjadi anggota Majma' Lughah Al-Arabiyah di Qahirah pada tahun 1964. Dan beliau juga memegang lajnah fatwa di Al-Azhar Al-Sharif. Dan kemudian terkenal dengan tahqiq banyak kitab-kitab yang masyhur, seperti kebanyakannya kitab-kitab nahwu, dan juga ada sebahagiannya dalam tafsir dan seumpamanya. Dan juga ada kitab dalam fiqh. Dalam fiqh pun ada juga yang beliau tahqiq. Yang terkenal antaranya tahqiq beliau ataupun ta'liq beliau yang bermanfaat bagi syarah Qatrin Nada dan syarah Syuzuruz Zahab. Dan kemudian dengan Awdah Masalik, dengan Mughnil Labib, dan seumpama dengannya. Dan beliau wafat pada tahun 1973. Iaitu 7 kurun setelah kewafatan Al-Imam Ibnu Ajurrum radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, nama beliau ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Dawud As-Sanhaji Al-Ajurrumi. Dinisbah kepada Ajurrum dengan lafaz Barbariyah dengan makna As-Sufi Al-Faqir. Itu makna Al-Ajurrum. Ajurrum. Dan yang mula digelarkan dengan Ajurrum ialah datuk beliau Daud. Nama beliau Muhammad Ibni Dawud As-Sanhaji Al-Ajurrumi. Jadi semua mereka digelar Ajurrumi. Ajurrumi dengan makna faqir, As-Sufi Al-Faqir. Dan asal kelahiran beliau berasal daripada kampung di negeri namanya Safrawi, di Rif, di kampung di Maghribi. Dan beliau dilahirkan di Madinah, Fas, sekarang dipanggil Fes, pada tahun 672 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1273 Masihi. 1273 Masihi. Lepas tu kita kata Al-Imam Muhyiddin Abdul Hamid wafat 1973. Al-Imam Ibnu Ajurrum lahir 1273. Jadi dia punya kurun dia berapa kurun? 7 kurun. 700 tahun setelah lahirnya Al-Imam, maka Al-Imam Muhyiddin Abdul Hamid wafat. Dan beliau mempelajari ilmu di Madinah Fes, di tempat beliau dilahirkan, dan menguasai banyak bidang ilmu. ثم توجه شرقا قاصدا مكة للحج فمر بالقاهرة. Dan kemudian beliau pergi ke timur untuk menunaikan haji di Mekah, dan beliau lalu di Qahirah. Sebab zaman dulu kalau nak pergi daripada Maghrib menuju ke haji, kalau ikut sahabat saya semalam, dia cerita dia akan melalui negeri-negeri, kemudian sampai di Qahirah, kemudian mereka akan naik ke Syam, kemudian akan ke Baitul Maqdis, kemudian baru akan ke Madinah, dan kemudian ke Makkah Al-Mukarramah. Itu perjalanan mereka dulu. Dan ada tulis rehlahnya. Para masyayikh daripada Maghrib menulis rehlah perjalanan mereka daripada Maghrib menuju ke Masyriq, iaitu ke Makkah Al-Mukarramah. Dan sampai di Qahirah beliau belajar nahwu dengan Abu Hayyan Muhammad Ibnu Yusuf Al-Gharnati Al-Andalusi. Ini di Qahirah. Al-Imam An-Nahwi Al-Syahir, yang wafat pada tahun 745 di Qahirah. Dan Al-Imam Abu Hayyan mengijazahkan kepada beliau dengan ijazahnya. Dan kana rahimahullah Al-Imam Ibnu Ajurrum faqihan jalilan wa faradiyan matina, nahwiyan mutamakkina,
Beliau seorang yang faqih, jalil, yang alim, yang luar biasa. Faradiyan matina, orang yang alim dalam ilmu faraid. Nahwiyan mutamakkina, dan seorang ahli nahu yang mutamakkin, yang sangat pakar. Aliman bari'an birriyadiyat, dan alim yang luar biasa dengan ilmu riyadiyat, ilmu matematik. Nah, sehingga beliau juga tabahur dalam dhabtil qiraat, dalam bab qiraat, tajwid, ulum rasmil qur'ani dan seumpamanya. Kana adiban marmuqan masyhuran bil barakati was salah. Dan Imam Ibn Ajurrum juga salah seorang wali Allah Ta'ala yang luar biasa. Itu kata para ulama, siapa yang baca ini mendapatkan doanya beliau. Yang baca Ibn Ajurrum ini akan dapat doanya beliau, insya-Allah akan alim dalam nahu. Dan beliau mengajarkan nahu dan Al-Quran di Jami' Al-Hayy Al-Andalusi di Madinah, Fas. Di Fas. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Ajurrum banyak, tapi susah untuk dicari kerana banyak yang hilang. Yang menunjukkan kepada keluasan ilmu beliau. Antaranya kitab yang masyhur iaitu inilah Muqaddimah Al-Ajurumiyah fi Mabadi' Ilmi Al-Arabiyah. Yang kemudian yang kedua, Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani. Ini syarahan bagi manzumah Waliyillah Asy-Syatibi fi Qiraati Sab'. Dan qiraat 7 juga disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Ajurrum. Dan ini menunjukkan kepada tamakkun beliau dalam ilmu qiraat. Dan ini terdapat di Khizanah Ribat, di Awqaf di Maghribi. Dan masih syak lagi, orang tidak pasti sama ada itu dengan tulisan muallif iaitu Imam Ibn Ajurrum ataupun tulisan orang lain. Dan juga ada kitab yang dikarang oleh beliau, Majmu'ah Ar-Rajiz fil Qiraat wa Tajwid wal Adab, yang rajas ataupun syair yang disusun oleh beliau tentang qiraat, tajwid dan juga adab. Dan beliau wafat di Fes pada hari Ahad 20 Safar 723 Hijriah bersamaan dengan tahun 1323 Masihi. Dan dimakamkan setelah hari tersebut di Hayy Al-Andalusi qariban min Babil Hamra ala yamin Babil Futuh, rahimahullahu ta'ala wa ajzala masubatahu wa iyyana amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kita terus masuk pada muqaddimatu asy-syarih. Muqaddimah bagi al-Imam Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Hadha syarhun wadihul ibarati, zahirul isyarati, yani'us samarati, danil qitafi, kathirul as'ilati wat tamrinati. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية. baca begini elok. آجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز. Ini adalah merupakan syarahan yang wadihul ibarah, yang jelas ibaratnya. Zahirul isyarah, zahir dia punya isyaratnya. Yani'us samarah, iaitu yang buahnya masak ranu. Danil qitaf, yakni yang telah sesuai untuk kita petik. Kathirul as'ilati wat tamrinat, yang banyak soalan dan juga latihan yang akan disediakan dalam kitab ini. Ini antara teknik penulisan pada zaman ini, iaitu dibanyakkan dengan tamrin. Latihan-latihan dan juga soalan-soalan. Untuk setelah habis satu bab, terus diuji kefahamannya murid tersebut dengan melihat kepada soalan dan tamrin, latihan-latihan di belakang. Qasadtu bihi zulfa ila Allah Ta'ala bitaysiri fahmi muqaddimatil ajurumiyati ala sigharit talabah. Tujuan aku menulis kitab ini, syarahan ini, adalah untuk mendapatkan ataupun mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan bagi memudahkan kefahaman
bagi Muqaddimah Al-Ajurumiyah kepada penuntut-penuntut ilmu yang kecil-kecil. Maksudnya ni kepada penuntut ilmu permulaan, mubtadi dalam ilmu lughah Arabiyah atau dalam nahwu. Li'annaha al-babu ila tafahumil Arabiyah. Karena nahwu ini ataupun muqaddimah itu li'anna al-muqaddimata al-ajurumiyah itu al-babu ila tafahumil Arabiyah, adalah pintu kepada memahami bahasa Arab, allati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah. Ianya merupakan bahasa sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lughatul kitabil aziz, dan ianya merupakan lughah bagi Al-Quran Al-Aziz. Wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla, fahuwa khairu ma as'a ilaihi. Dan saya berharap an astahiqqa bihi. Astahiqqa di sini dengan makna anala, dan saya mendapatkan. Istihqaq di sini bukan dengan makna ilzamul haq, bukan dengan makna melazimkan kepada Tuhan untuk memberikan kepada beliau ridha. Karena melazimkan sesuatu bagi Allah itu ada la yajuz bagi seorang hamba melazimkan bagi Allah. Tapi di sini dengan makna anala, untuk mendapatkan. Ini untuk dengan makna harapan beliau agar beliau mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Astahiqqa di situ dengan makna anala ridha Allah. Fa huwa khairu ma as'a ilaihi, dan mendapatkan ridha Allah itu, ar-ridha tadi, huwa ar-ridha tadi adalah ma as'a ilaihi, sebaik-baik, khairu ma as'a ilaihi, sebaik-baik perkara yang dituntut olehnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisabi. Katabahu al-mu'tazzu billahi ta'ala wahdah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-muqaddimat. Ini dipanggil muqaddimatul ilm. Dipanggil muqaddimatul ilm. Jadi muqaddimatul ilm adalah prinsip asas yang disebutkan oleh para ulama untuk menyebabkan seorang penuntut ilmu tadi masuk ke dalam satu ilmu dalam keadaan tidak sia-sia dan dalam keadaan tidak jahil dengan ilmu tersebut. Faham? Jadi kalau untuk mengelakkan jahil, maka dicarahkan ta'rif. Untuk mengelakkan ketidaksia-siaan, maka disebutkan tentang samarah, tujuan atau faedah ilmu tersebut. Dan untuk mengelakkan juga jahil, maka diterangkan maudhu'. Untuk kata ulama, maudhu' tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'atiha. Perbezaan ilmu diketahui dengan perbezaan maudhu'nya. Ulang balik, Hasani. Maudhu' apa dia? Kenapa kena tahu maudhu'? Tatamayyaz al-ulum. Tulis tak? Tatamayyaz al-ulum. Apa dia, Khairuddin? Apa dia sebut, apa ni Taufik pada tarik? Tatamayyaz al-ulum bitamayyuzuti. Bitamayyuzuti apa ni? Tatamayyaz al-ulum bitamayyuzati mawdu'ati. Elok. Mawdu'atiha. Ulang lagi Muzakkir. Tatamayyaz Tatamayyazul-ulum bitamayyuzati. Hang ni, ya Allah ya Tuhanku. Ulang Arif. Tatamayyaz al-ulumi. Tamayyaza tamayyuzat. Tatamayyaz al-ulum. Al-ulumu ke ulumi? Tatamayyaz al-ulum. Tatamayyaza yatamayyazu. Tamayyaza yatamayyazu. Tatamayyaz al-ulumu. Tatamayyazul ulumu bitamayyuzati mawdu'atiha. Tamam. Ta'rifun nahwi.
ta'rif ilmu nahwu apa dia? At-ta'rif kalimatu nahwi tutlaqu fil lughati al-arabiyyati ala iddati ma'anin. Kalimatu nahwi tutlaqu fil lughati al-arabiyyati ala iddati ma'anin. Minha al-jihatu. Taqulu dhahabtu nahwa fulanin ay jihatahu. Ay dhahabtu jihatahu atau jihata fulanin. Wa minha ash-shibhu wal mithlu. Taqulu Muhammadun nahwu Ali ay shibhuhu wa mithluh. Jadi ta'rif kalimah nahwu, kalimah nahwu tu boleh diitlakkan dalam lughah Arabiah dengan banyak makna. Ala iddati ma'anin. Minha, antara maknanya apa dia? Minal ma'ani dia apa dia? Al-jihatu. Nahwu boleh juga dengan makna jihah. Jihah dengan maksud arah. Taqulu zahabtu nahwa fulan ay jihata fulan. Ini saya pergi ke arah fulan. Jadi jihah. Nahwu boleh dengan makna jihah. Jadi kita boleh sebut zahabtu nahwa fulan. Wa minha, jadi minal ma'ani juga apa dia? Ash-shibhu wal mithlu. Shibhu dengan mislu ni pun ada beza makna juga. Ini disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beza antara shibhu dengan mislu. Apa beza dia? Apa beza syabih, mathil dengan nazir? Al-mathil aqassu as-salasah. والشبيه أعم من المثيل وأقص من النظير والنظير أعم من الشبيه. Tulis. المثيل أقص الثلاثة والشبيه أعم من المثيل وأقص من النظير. والنظير أعم من الشبيه. تمام. Jadi kalau kata bayan zalik annal mumasalah tastalzimu musyabahata wa ziyadah. Mumasalah ni dia lazim dengannya persamaan dan ada tambahan. Wal musyabahah la tastalzimul mumasalah. Jadi kalau musyabahah pula tidak lazim padanya persamaan. Fala yalzam an yakuna shibhu syai' mumathilan lahu. Dia tidak lazim sesuatu tadi menyamai sesuatu kita sebut hadha shibhu hadha. Jadi dia maksudnya mesti mumasil lahu. Tak sebenarnya. Wan nadhir qad la yakunu musyabihan. Dan nadhir kadang-kadang tidak berlaku pun persamaan. Tamam? Jadi hasil bagi farq tiga-tiga benda ni, kerana al-mumasalah al-mathil aqassu salasah wa syabih a'ammu min al-mathil wa أقص من النظير والنظير أعم من الشبيه. والحاصل أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه. المثيل maknanya تقتضي المساواة من كل وجه, yani menyamai pada setiap wajah. Mumasalah maksudnya musawah fi kulli wajhin. Musyabahah taqtadi al-ishtirak fi aksar wujuh. La kulliha, bukan seluruh. Wal munazarah takfi fi ba'd al-wujuh walau wajhan wahida. Tamam? Al-mathil aqassu salasah. والشبيه أعم من المثيل وأقص من النظير.
wan nadhir a'ammu min asy-syabih. Bahasa mudah, al-mumasalah musawah min kulli jihah. Boleh? Contoh, kitab Jurumiah tu, baik kitab Jurumiah tu. Kamu hak tu, kamu hak tu. Ni, kitab ni. 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 Hada mislu hada. Ay musawah min kulli jihah. Okey? Apa dia? Musawah min kulli jihah. Tamam. Daripada warna dia sama, bentuk isi dia pun sama, warna dia bentuk dia pun sama, semua sama. Wal musyabahah pula taqtadi al-ishtirak fi aktsar wujuh la kulliha. Contohnya itu dengan hak ni. Ada bagi musyabahah. Musyabahah pada sudut dia tak bersamaan pada sudut semuanya. Isinya sama. Kulit nak warna lain-lain sikit. Ada syabih bihada. Kalau contohlah ni, contoh. Walaupun pada sudut isi sebenarnya ada mislu hada ya. Tapi sebab kita tengok juga dengan warna dia sekali semua, dia tidak sama pada kulli wujuh. Dia ada perbezaan pada wujuh dia juga sebahagian, maka dipanggil hada syabih bihada. Tapi kebanyakannya sama. Manakala nazir, nazir pula takfi fi ba'd al-wujuh walau wajhan wahida. Ada nazir li hada. Contohnya orang panggil apa? Al-kitab dengan kitab. Contohnya. Ada kitab wa hada kitab. Ada nazir li hada contoh. Itu kita katanya takfi ataupun fi ba'd al-wujuh. Walau wahidan, walau wajhan wahidan. Kerana ni kitab ni pun kitab. Itu ya. Samaannya pada sudut ni kitab, ni kitab. Boleh? Itu nazir. Jadi tulis yang tu elok-elok, nanti ulang balik. Ulang selalu. Tanya rasanya dekat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah. Tanya. Lalu ulang balik tu. Asyibhu wal mislu taqulu Muhammadun nahwu Ali. Nahwu Ali di sini dengan makna syibhuhu wa misluhu. Baik. Seumpama dengan Ali maksudnya. Terjemahan bahasa lah. Nahwu Ali dengan makna seumpama dengan Ali. Bersamaan dengan Ali. Wa tutlaqu kalimatu nahwi atau kalimatu nahwu, boleh juga kita baca dulu. Fil istilahil ulama ala al-ilmu bil qawaid, baca bukan ala al-ilmi, boleh baca ala al-ilmu pun boleh. Ala atau baca ala al-ilmi bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Wa ma yatba'u dhalik. Jadi pada segi istilah para ulama, kalimah nahu bermakna apa dia? Segi istilah, maksudnya dengan ta'rif ilm. Bagi nahu, istilah ulama sini ulama apa? Ulama nahu. Sisi ulama nahu menterjemahkan kalimah nahu tadi atau mentarifkan kalimah nahu dengan makna al-ilmu bil qawaidi, ilmu dengan kaedah-kaedah allati yu'rafu biha, yang mana dengannya diketahui biha ay bil qawaid ahkamu awaqiril kalimati, hukum hakam akhir kalimah al-arabiyyati, hukum hakam akhir kalimah arabiyah fi hali tarkibiha, ketika disusun kalimah tersebut. Ketika susun kalimah tu baru kita boleh baca di belakang. Jadi kalau tidak ditarkib, maka tak bolehlah kita nak tahu. Muhammad sahaja baca macam mana. Tapi kalau jaa Muhammadun, baru boleh baca. Boleh letak Muhammadun di belakang. Kenapa? Kerana dia jadi fa'il. Itu sya'nu ilmi an-nahwi. Min al-i'rab. Sama ada kalimah tadi i'rab. Min al-i'rab ni, min dia ni apa ni, ta'alluq dia dengan al-kalimati. Kalimatil arabiyyah. Min al-i'rabi. Sama ada kalimah arabiyyah tadi adalah i'rab, wal bina, ataupun kalimah arabiyyah tadi adalah bina, wa ma yatba'u dhalik, dan yang mengikutinya. Tamam? Yang tu kalimah ataupun ta'rif bagi ilmu nahwu. Apa yang ta'rif tu? Al-ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha
ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min haitsul i'rabu aw min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Faham? Wal mawdu', dia mawdu' ilmu nahwu. Kenapa kena tahu mawdu'? Kenapa Khairuddin kena tahu mawdu'? Harap. Bitamayuzati mawdu'atiha. Tak payah ada alif lam. Dah hampir bubuh dah belakang tu dengan mudhafu ilaih, betul hampir bubuh lam, alif lam pula dah. Mawdu' ilmi nahwi. Mawdu' ilmi nahwi apa dia? Kenapa kita tahu mawdu' tadi? Sebab tadi. Kerana dengan pengetahuan kita tentang mawdu' ilmu tadi, kita akan dapat membezakan ilmu dengan ilmu yang lain. Dan untuk membezakan ilmu dengan ilmu adalah dengan mengetahui mawdu' perbahasan ilmu tersebut. Dan apa mawdu' ilmu nahwi? Al-kalimatul arabiyyatu. Itu mawdu'nya. Baik, adakah itu saja? Kan saraf juga kalimah dia, perbahasan dia dalam ilmu saraf juga adalah kalimat Arabiyah. Min haitsul bahsu, min jihatil bahsi, min jihatil bahsi an ahwalihal madhkurah. Iaitu perbahasan pada ahwalnya yang telah disebut sebelum ni. Ai fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Itu. Faham? Yang tu maksud min jihatil bahsi an ahwalihal madhkurah. Ahwalihal madhkurah yang mana satu? Yang telah disebut sebelum ini dalam ta'rifnya. As-samaratu, apa dia faedah ilmu nahwu? Wa samaratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisani 'anil qata'i fil kalamil arabi. Yang pertama, pelajaran ilmu nahwu ni tujuannya adalah untuk menjaga lidah daripada kesilapan dalam pertuturan bahasa Arab khususnya. Yang kedua, fahamul Qur'anil Karim, memahami Al-Quranul Karim wal hadithin nabawi. Memahami saja ke? Tak, memahami dengan fahman sahiha, dengan kefahaman yang benar. Alladzaini, yang mana kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan hadis, huma aslu syariatil islamiyah wa alaihima madaruha. Karena kedua-duanya adalah merupakan asal syariah Islamiyah, sumber utamanya, dan daripadanya lah tempat pengambilan hukum hakamnya. Madaruha. Baik. Nisbatuhu, jadi pengetahuan kita tentang samarah untuk mengelakkan kita mengaji dengan sia-sia. Kenapa mengaji nahwu? Adalah untuk khidmat dengan Al-Quran dengan hadis. Itu maksudnya. Nah, kerana untuk tidak berlaku kesilapan. Bila tidak akan berlaku kesilapan? Ketika mura'atu qawaidiha. Ketika meraihkan qawaidnya. Kerana ada orang mengaji nahwu, tetapi dia tidak dapatkan samarah. Iaitu dia tetap berlaku kesilapan dalam ucapannya. Khususnya lagi kita bukan bangsa Arab. Yang mana lurah percakapan dan pertuturan kita sehari-hari bukanlah bahasa Arab. Maka berlaku kesilapan tadi adalah perkara yang sangat luas. Dan berkemungkinan besar. Kenapa? Kerana tidak mura'ah dengan qawaidnya. Jadi apapun pengajian dalam ilmu, kalau diraikan qawaidahnya, maka ketika tersebut kita akan boleh untuk menguasainya dengan baik. Ketika tidak berlaku perkara tadi, maka menyebabkan tidak berlaku penguasaan. Maka selain daripada bertutur, juga dalam masa yang sama, membetulkan bacaan kita daripada kesilapan. Dan menjaga bacaan kita dalam kitab dan seumpamanya, khusus bagi kitab-kitab bahasa Arab yang tidak berbaris, maksudnya daripada berlaku kesilapan dalam bacaan. Itu. Boleh. Nisbatuhu, nisbahnya. Nisbah ilmu ni. Ini keterkaitan ilmu ni dalam bahagian mana ilmu ni? Wa huwa minal ulumil arabiyyah. Nisbah dia dalam ilmu Arabiyah. Ada ilmu bahasa Arab. Dan kerana ilmu lughah Arabiyah ni luah. Dia ada ilmu lughah. Ilmu lughah secara khusus. Furu' fil lughah. Ada dikarang oleh Askari, contohnya As-Sa'alabi. Dalam kitab, contohnya kalau dibaca, ada ditulis oleh Qutrub. Dalam Musallas Qutrub. Kalau kilam, kulam, kalam, apa beza makna ketiga-tiga tadi? Kulam makna dia lain, kilam maknanya lain, kalam maknanya lain. Itu semua ada makna dia. Tamam? Itu dalam ilmu lughah juga. Tapi itu bukan bincang berkenaan dengan awakhiril kalimah. Min haitsu tarkibiha, min haitsu tarkibuha. Atau fi hali tarkibiha.
juga bukan bincang berkenaan dengan i'rab dan bukan bincang berkenaan dengan bina. Bincangan dia berkenaan dengan makna bagi kalimah tu pula. Kalau dibariskan dengan baris tu, makna dia sekian. Macam tadi kita bincang sahur, suhur, wudu. Itu dalam lughah Arabiah juga. Ya. Ada ilmu dalam ilmu saraf. Ada perbincangan lainnya pula. Jadi kena tahu benar-benar tadi untuk mengelakkan kita daripada berlaku percampuran ilmu. Seperti mana yang berlaku kepincangan kepada sebahagian kelompok. Ketika tidak mengetahui perbezaan ilmu, maka mereka mencampur adukkan ilmu dengan ilmu yang lain. Tamam? Dengan apa alasan sekalipun. Wadi'nya ataupun siapa yang mula menyusun ilmu ini. Wal masyhur anna awwala wadi'in li ilmin nahwi huwa Abul Aswad Du'ali. Yang mula-mula dalam masyhur pandangan ulama yang mula menyusun ataupun meletakkan kaedah ilmu nahwu ni. Ada kaedah ilmu nahwu ni sebenarnya dah ada dalam dadanya para Arab. Cuma dalam tadwin maksudnya. Ditulis dalam bentuk qawaid. Untuk memahami kalimah tadi adalah disusun oleh Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali bi amri Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Dengan arahan daripada Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tamam? Hukum syari'i fihi, hukum syarak pula dalam mempelajari ilmu nahwu, ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu ni adalah fardu daripada fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah banyak lagi. Dan ini salah satu daripada furudul kifayah. Nah, wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardha 'ainin 'alaihi. Dan kadang-kadang dita'yinkan pengajian tadi kepada orang tertentu. Jadi fardu ain, fardu kifayah ketika mana diumumkan, tidak ditayinkan. Tapi ketika ditayinkan, contoh seperti sekarang dia dah masuk ke pondok, dah masuk ke zawiyah, untuk memahami apa dia dalam zawiyah, nak mengaji di sini mengaji untuk faham apa? Al-Quran dan hadis Nabi dan berkhidmat dengan kitab-kitab para alim ulama yang terdahulu dalam untuk kita berkhidmat kepada syariah al-Islamiyah al-Mutahharah. Jadi untuk berkhidmat dengan kitab-kitab ini yang ada di dalam alam Islami ini, maka perlu untuk seorang tadi menguasai ilmu nahwu. Maka ketika tadi tidak jadi fardu kifayah. Ta'ayyana. Jadi fardu ain dah pada ketika tersebut untuk mempelajari perkara tersebut. Jadi maknanya kalau tak mengaji dengan sungguh-sungguh khusus kepada penuntut ilmu, maka berdosa hukumnya. Mengaji dengan menguasai lain. Disuruh mengaji. Sebab kita dah duduk dalam bidang ni, kena mengaji. Tapi lepas dah mengaji dah berpuluh tahun, kata tetap juga saya ni bengak juga dalam bab ni, kita nak buat macam mana lah. Tak ada futuh contohnya. Jadi kalau kata dah mula masuk dalam bidang ni, maka wajib pada ketika tersebut fardu ain kepadanya untuk dia menumpukan kefahaman bagi perkara ini. Boleh faham? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.